Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam ceria, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk anda penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran tengah hari anda pada 25 Oktober 2023 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, dan pastinya hari ini hari baru untuk kita lebih bersemangat, lebih ceria insya-Allah sehinggalah penghujung hari ini. Betul. Ini kan pertengahan minggu ni, tapi apa-apa pun terima kasih bersama dengan kami dan banyak perkongsian kami pada hari ini untuk anda. Antara yang menarik yang kita nak kongsikan buat warga Johor ni, Fatin. Dan untuk warga Johor dan juga mereka yang berada di selatan tanah air, jangan lupa untuk datang beramai-ramai di booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Padang A dan B di Angsana Johor Bahru Mall pada 27, 28 dan juga 29 Oktober ini. Pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan produk serta perkhidmatan KWSP boleh anda dapati pada hujung minggu ini bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Dan juga anda boleh berpeluang nak sertai apa aktiviti menarik yang disediakan. Ada permainan claw machine yang mana anda berpeluang untuk memenangi voucher bernilai sehingga RM3,000. Lepas tu Farin, dia ada popcorn. Popcorn percuma, penampilan khas Cik Mamat Badut dan banyak lagi aktiviti serta hadiah menarik disediakan sempena karnival Jom Heboh 3 pada 3 hari ini. 27, 28 dan juga 29 Oktober. Jadi kepada mereka semua jangan lupa Jom Heboh Johor di Padang A dan B Angsana Johor Bahru Mall pada 27, 28 dan 29 Oktober ini. Okey, itu berkenaan dengan KWSP. Ini satu lagi, kesihatan penjagaan gigi kita nak kongsikan. Gosok gigi. Dan juga di Karnival Jom Heboh sempena 20 tahun, kita akan kembali lagi yang mana anda boleh berpeluang untuk ke booth Sensodyne, jenama ubat gigi popular untuk gigi sensitif, dan juga anda bolehlah kata sekaligus uji sensitiviti gigi anda secara percuma. Semestinya banyak promosi dan juga tawaran hebat menanti anda. Jadi jumpa anda di sana. Jom heboh. Baik, Seperti selesai. mana yang kita janjikan, ini pengisian cukup menarik. Antaranya juga tetamu-tetamu yang kami bawakan pada hari ini. Yang ini mereka berdua adalah family duo. Okey, dan kita nak bawakan ini adik-beradik ni, Farin, Adira dan juga Emma, yang mana mereka adalah peserta family duo. Kita nak saksikan persembahan mereka. Mari kita saksikan. Itu dia, power. Boleh tak? Memang tak boleh lah. Mungkin itu antara kelebihan family dua, peserta family dua ini, Adira dan juga Emma. Kita bawakan di studio Wanita hari ini untuk kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi lah bagaimana agaknya kan situasi ataupun persediaan mereka. Betul. Antara komen-komen yang diterima bukan saja daripada juri dan juga penonton-penonton, dia kata pasangan dua adik-beradik ini mempunyai ciri terbaik dalam family dari segi vokal, bukan saja vokal, mantap dan cantik. Seperti mana kita saksikan tadi. Jadi apa komen Adira? Alhamdulillah, kita orang apa yang kalau yang baik tu alhamdulillah, apa yang dikritik untuk memberi untuk membetulkan apa yang kami kurang, dan kami sentiasa menerima dengan hati yang terbuka. Tapi Adira dengan Emma ini kali pertama anda bersatu untuk dalam pertandingan? Betul. Okey, macam mana? Ada pressure ke mungkin?
ada benda-benda yang kita tak tahu kan di sebalik belakang kamera? Mungkin soalan tu kita tanya kat Emma. Pasal Emma, yang pressure ni, Adira dia dah biasa. Dia dah biasa. Kan? Tiba, okey, Emma, jomlah kita masuk family duo ni. Okey ke? Apa perasaan Emma ni? Actually, pressure dia memang banyak betul. Tapi boleh nyanyi tau sebenarnya. Nak kita orang kena nyanyi. Macam itulah. Ada pressure dia, tapi dalam masa yang sama kami masing-masing boleh handle macam mana cara menyelesaikan masalah untuk setiap tugasan yang kami pilih. Okey, tapi nak tahu jugalah kan, mungkin ada juga penonton kita tak tahu bagaimana sebenarnya Adira dan Emma boleh buat keputusan, okeylah jom kita masuk family duo kali ni. Siapa paksa siapa ni? Adira ke? Dia cerita dia sama je. Sebelum, dia cerita dia macam ni, manager kata, nak masuk tak? Dia kata macam tu kan. Ada cakap okey dulu. Sebelum tanya dia. Pada-pada kata dia. Orang ada setuju, confirm dulu baru ni. No choice lah. Dia kena okey juga. Nanti fikirlah macam mana. Tak ada. Dia kena Nasib baik okey saya juga. cakap okey. Dia jawab dulu okey sebelum tanya Emma. Lepas tu Terpaksa rela lah ni. Dia macam join lah, macam adalah cara dia nak paksa tu kan. Okay, jom. Okeylah. Tapi akhirnya dia, kalau kita tengok sebenarnya family duo ni merupakan program pertandingan nyanyian yang lebih santai, menggabungkan family, seorang penyanyi yang mungkin juga seorang bukan penyanyi profesional. Jadi ada sebarang strategi ke ataupun memang faham apa yang juri nak, ataupun setiap minggu tu perbincangan berbeza-beza, macam mana tu? Pasal benda tu actually setiap minggu kami dapat input yang baru sebab untuk yang minggu pertama tu mungkin kami masih kurang faham, kami masih kurang input dan sebagainya. Jadi bila macam selepas konsert kami ada postmortem. Jadi apa-apa info untuk memperbaharui supaya kami lagi faham konsep family duo tu kami improve daripada week by week lah. Okey. Takut tak dengan juri? Kita orang kan, kita orang tak tahulah kan, tapi kita orang memang bukan, kita orang takut. Terus terang cakap. Kita orang minta maaf cakap, kita orang takut. Mula-mula dia pusing tau. Kita takut kan, tapi dalam masa yang sama kita kena hadap jugalah. Betul. Kan. Lepas tu kita cover, selagi boleh cover. Takut kita apa kan. Untuk Adira dan juga ini klise lah kan, kalau dalam pertandingan kita pastinya ada pesaing yang rapat. Agaknya siapa untuk Adira dan juga Emma, siapa agaknya yang orang kata memberi kesan juga kalau dalam persembahan tu? Semua rasanya Semua, klise. Kita orang pun klise juga nak jawab kan. Walaupun ada 6 peserta Semua kan. adalah pesaing. Adira percaya, kami percaya yang semua yang masuk dalam family duo adalah yang terbaik. Actually Semua kan ada keistimewaan. peserta yang join family duo ni kita mungkin dah ada kita tengok di segi lain macam ni, tapi bila dekat stage kan perception tu berubah serta-merta sebab semua Setiap jadi pasangan ada kelebihan. ya betul. Okey, Adira dan juga Emma, sila sampaikan kepada penonton wanita hari ini dan peminat family duo ni untuk mengundi anda, khususnya orang dekat Sabah ni. Undi. Okey, macam tu I bagi kakak I cakap. Kenapa bukan you? So I akan kopi. Okey, jadi untuk untuk peminat-peminat Adira dan orang-orang Sabah, Adira juga, Adira dan Emma sayangku. Okeylah. Untuk semua yang menonton family duo, kalau suka dengan persembahan kami, boleh undi hari-hari. Tidak sebenarnya hari Ahad je, boleh undi selepas habis konsert tu. Untuk undi di minggu yang seterusnya sudah mula daripada jam 12 tu. Kalau sudah tidak dapat undi hari Senin, undi hari Selasa. Kalau tidak dapat hari Selasa, undilah hari-hari yang kamu free, tapi jangan lupa subscribe, tonton up supaya boleh buat undian sebanyak 50 kali. Okey, Adira ada sedikit daripada Adira? Kopi. Pes. Dah. Ya, dah settle. Tinggi-tinggi gunung itu yang satu, yang first episode Okey. Dan terima kasih. Selamat maju jaya kedua-duanya. Kita nantikanlah apa agaknya orang kata kejutan-kejutan daripada mereka berdua. Betul, sentiasa dinanti-nantikan. Terima kasih sekali lagi Adira dan juga Emma. Semoga berjaya dan mungkin ramai juga ingin tahu apakah topik kita pada hari ini. Cukup menarik. Ini saya kira semua orang perlu ambil tahu, tak kira khususnya para ibu bapa, tetapi ini tentang pengasuh tangkap muat. Macam mana ni? Pengasuh tangkap
Kak Muat, kalau kita melihat daripada apa yang berlaku sekarang ni, ibu bapa pastinya ada sedikit terkesan lah kan. Macam mana nak hantar, nak cari pengasuh yang macam mana. Kejap lagi kita akan kupaskan apa yang sepatutnya dan bagaimana untuk kita elakkan kecuaian, apa agaknya tindakan yang boleh kita ambil. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang perkongsian pendapat, mungkin aduan ingin kongsikan bersama kami, jangan lupa kami ada ruang komen di Facebook Wanita Harian TV3 dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami WHI TV3. Ya, kita nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terus bersama di Wanita hari ini bersama dengan kami dan cukup menarik hari ini khususnya buat para ibu bapa. Pada pendapat saya, kita sebagai ibu bapa bukanlah sahaja menghantar anak ke sekolah, menyerahkan tugas sepenuhnya kepada guru-guru, tetapi kita juga harus menyelami dan memahami apakah cabaran guru-guru untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak kita pada hari ini. Justru pada hari ini saya bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme, ataupun sebenarnya banyak kali cakap saya lebih mesra, panggillah saya Cikgu Din. Ya, baik, terima kasih Cikgu Din bersama kita pada hari ini. Jadi isu kita hari ini adalah isu guru di media sosial dan cabaran mengajar anak-anak generasi alfa. Generasi sekarang lah maknanya. Jadi mungkin Cikgu Din boleh kongsikan dengan kita apakah mungkin ada sebarang kaedah, pendekatan baru. Kalau kita cakap pun, Rasulullah pernah bersabda mengatakan bahawa mengajar anak ni mengikut zaman. Jadi bagaimana kita lakukannya pada hari ini? Okey, pertamanya Cikgu ucapkan terima kasih kerana beri peluang untuk Cikgu bersama. Okey, yang kedua, seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan satu pendidikan yang tidak statik. Pendidikan merupakan satu yang progresif. Dan pendidikan adalah satu yang dinamik. Maka justru itu Kementerian Pendidikan sentiasa melihat kepada perubahan-perubahan yang perlu mereka lakukan. Kalau dibandingkan dengan zaman cikgu sekolah, dengan zaman Farid sekolah, dengan zaman sekarang, totally different, beza. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita lihat sekarang ini kita semua orang bercakap tentang pendidikan digital. Jadi apabila pendidikan digital, maka tidak boleh tidak, maka kita mesti menyediakan murid-murid kita dalam kapasiti begitu. Maksudnya kita menyediakan satu ruang lingkup pada mereka untuk mereka belajar apa yang mereka perlukan untuk zaman sekarang. Jadi kalau kita lihat, bukan kita mengadakan sukatan ataupun kurikulum kita berdasar kepada generasi kita, tetapi untuk mengadakan kurikulum ataupun persediaan itu untuk generasi akan datang. Jadi mereka ini akan masuk dalam pasaran, Farid. Dan pasaran itu memerlukan mereka bersedia daripada sekarang. Okey, jadi kalau kita lihat, tapi kita bernasib baik di Kementerian Pendidikan Malaysia ni, kita ada satu falsafah pendidikan kebangsaan. Yang sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan ini menempati setiap era. Jadi kita nak melahirkan murid-murid yang holistik. Bukan sahaja mereka mempunyai keupayaan dari segi intelek, tapi juga kemahiran-kemahiran lain. Sebagai contoh katakan jasmani, rohani, spiritual dan juga yang berkaitan dengannya. Jadi itu maksudnya holistik. Okey. Jadi justru itu Kementerian Pendidikan telah bergerak, telah berjaya kita lahirkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 dan sekarang ini kita akan perbaharui pelan ini dan insya-Allah kita ada pelan baru yang akan diutarakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itulah sebenarnya yang hasrat kita dalam menyediakan murid kita untuk masa akan datang. Satu hari kita mengharapkan murid kita apabila kita keluarkan di mana saja mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi pekerja ataupun sumber manusia yang boleh digunakan dalam tuntutan zaman mereka. Falsafah dan dasarnya tetap sama, cara pendekatan saja berbeza. Okey, saya pasti juga setiap para guru punya kod etika mereka tersendiri yang mungkin ramai juga kita tak pernah kongsikan dengan para penonton, para ibu bapa khususnya. Mungkin kalau kita boleh kongsikan. Okey, dia seperti juga pejabat awam yang lain. Kalau kita lihat pejabat awam, katakan apalah saja pejabat awam, mereka mesti mempunyai kod etika dia sendiri. Jadi kita di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada Tata Susila Profesionalisme Perguruan Malaysia yang kita panggil TPPM. Jadi yang ini berdasar kepada laporan Aziz tahun 1971, maka kita menganggap ini merupakan satu standard ataupun satu tingkah laku yang guru-guru kita perlu patuhi.
Dan bermula daripada situ kita membangunkan standard guru Malaysia. Dan standard guru Malaysia ini berkembang kepada standard guru Malaysia 2.0. Yang sebenarnya standard ini hampir sama dengan di Asia Tenggara ini. Jadi maksud standard ini hampir sama di Asia Tenggara ini, mempunyai standard perlakuan yang sama, apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang tak boleh mereka lakukan. Okey, jadi dalam konteks ini kita ada dua. Dalam standard Guru Malaysia 2.0 ni kita ada dua. Satu yang kita panggil kompetensi yang kita nak capai, satu lagi ialah tata kelakuan mereka ataupun etika profesionalisme yang mereka nak capai. Jadi kalau kita tengok dari segi standard yang untuk kita nak capai kompetensi itu, kita nak melihatkan bagaimana dia dapat melihat kepada ilmunya, bagaimana dia melihat kepada kualiti peribadinya, bagaimana dia melihat pelibatan dalam ibu bapanya, bagaimana dia melihat instructional dia, iaitu pembelajaran dalam bilik darjah itu. Jadi kalau kita tengok pula pada etika itu, ialah apa tanggungjawab mereka pada profession, tanggungjawab mereka pada murid, tanggungjawab dia kepada ibu bapa dan masyarakat, dan tanggungjawab dia kepada negara. Jadi tidak boleh tidak, dia sentiasa kena jaga pakai dua topi. Satu topi sebagai pejabat awam, iaitu guru, satu lagi sebagai rakyat. Jadi walaupun dia sebagai rakyat, tetapi dia terikat dengan peraturan-peraturan yang mengikat dia kerana dia sebagai pejabat awam. Dia lebih sikitlah. Jadi apabila keadaan itu menyebabkan mereka ada perkara yang mereka boleh lakukan, ada perkara yang mereka tak boleh lakukan. Dalam konteks sekarang ni kita bercakap tentang media sosial, kita sebenarnya memang menggalakkan guru-guru kita terlibat dalam media sosial. Mereka katakan nak ber-TikTok ke, mereka nak Facebook, Instagram, apa saja yang boleh menyokong kualiti PDP mereka, pembelajaran dan pengajaran mereka. Apa saja yang menyokong untuk mereka boleh menarik minat murid. Apa saja yang mereka boleh tunjukkan ini merupakan pendekatan baru yang secara hybrid. Boleh. Tetapi mereka kena ingat, ada peraturan-peraturan yang mengikat mereka. Sebagai contoh, mereka kena jaga hak murid itu, kena jaga keselamatan murid itu, kena jaga apa-apa saja supaya tidak dimalukan murid-murid tersebut dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang sebenarnya mengikat mereka dalam melakukan apa-apa saja perubahan dengan menggunakan media sosial. Dan saya pasti mereka juga telah didedahkan dengan setiap peraturan, akta, dan semasa ke semasa juga adanya surat arahan Ketua Pengarah Mampu dari semasa ke semasa yang mereka sangat-sangat jelas. Jadi kadang-kadang pasal penggunaan media sosial daripada guru ni memberi reaksi yang berbeza-beza, tapi harus kita sedar juga bahawa mereka juga telah faham tentang apa yang mereka boleh dan tidak boleh. Soalan seterusnya, Cikgu Dian, apakah kompetensi kepada kredibiliti seorang guru, tanggungjawab ibu bapa dan murid dalam dunia pendidikan hari ini? Maknanya tiga pihak ni. Okey, kalau kita lihat, Warid, sekarang ni kita tidak boleh terima, kita boleh kena terima hakikat yang sebenarnya ibu bapa kita sekarang ni begitu cakna kepada pendidikan. Kalau kita tengok dalam media sosial, apa saja yang mereka rasakan mereka perlu, Kementerian Pendidikan perlu beri perhatian kepada apa saja yang mereka bangkitkan, maka mereka mengharapkan kita respon. Jadi justru itu guru-guru kita juga kena sentiasa prihatin kepada apa-apa saja yang dituturkan oleh ibu bapa dalam mereka menyediakan murid-murid kita. Itu yang pertama. Jadi dalam standard itu memang sudah jelas. Mana yang pertama, dia kena bertanggungjawab kepada profession dia, iaitu dia memastikan apa yang diberi kepada dalam PDP ataupun apa saja yang mereka gunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan itu mesti sentiasa memberi yang terbaik. Mereka digalakkan menambah ilmu pengetahuan, mereka digalakkan menggunakan kaedah-kaedah pendekatan yang terkini, mereka perlu mendapatkan latihan dan sebagainya. Terbanyak. Begitu juga peranan mereka kepada pelibatan ibu bapa tadi, tanggungjawab mereka kepada ibu bapa tadi. Kalau dari segi penyertaan, kita sebenarnya menggalakkan ibu bapa menyertai pasukan-pasukan pelibatan ibu bapa dan pihak swasta, komuniti dan swasta ke dalam sekolah. Apa saja yang mereka mempunyai kemahiran ataupun apa yang mereka ada kelebihan, maka mereka boleh bawa ke sekolah untuk menjadi penolong kepada kita. Masa cikgu jadi pengetua dulu, kita ada seorang jurulatih squash. Jadi di Terengganu masa tu. Jadi kita guna kepakaran yang ada kepada bapanya untuk melatih anak-anaknya ni yang berada di sekolah. Sedangkan cikgu tidak ada kepakaran tu. Okey, yang ketiga, mereka berperanan untuk memastikan
tadi macam cikgu kata tadi, untuk memastikan murid-murid ini dia ada hak dia. Dia ada yang kita perlu jaga keselamatan dia. Dalam kalau kita lihat dalam SDG pun di peringkat antarabangsa pun sebenarnya 2 trust ini sangat penting untuk kita jaga, iaitu hak seorang murid dan juga keselamatan seorang murid. Kadang-kadang kita kalau katakan kita masukkan dalam TikTok ataupun Facebook, kita masukkan gambar-gambar murid-murid tersebut tanpa kebenaran dari ibu bapa. Jadi sepatutnya ia tidak berlaku kecuali dia telah mendapat kebenaran daripada ibu bapa tersebut dan murid itu pun sendiri tidak ada halangan dan ibu bapa mereka tidak ada halangan, maka tidak ada masalah. Kita lihat sebagai contoh Azai yang memenangi influencer TikTok baru ni, kita lihat setiap kali iaitu cikgu bersama Yang Berhormat Menteri pergi berjumpa dengan beliau dan beliau mengatakan dia sebenarnya setiap kali dia nak buat konten TikTok itu dia akan mendapat kebenaran daripada murid-muridnya dan dari ibu bapa. Bahkan dia kata yang best sekali, dia kata ada pula ibu bapa yang meminta dia masukkan anak dia. Jadi maksudnya itu merupakan yang mana dia ada pembincangan antara ibu bapa dengan sekolah, pihak sekolah. Dan yang ketiga ialah yang paling penting juga ialah bagaimana sekolah itu menyediakan ruang lingkup ataupun menyediakan prasarana yang bersesuaian dengan tuntutan kita sekarang ni. Jadi kita pada dasarnya memang kita tidak ada halangan lah untuk guru-guru kita terlibat dengan media-media sosial yang akan membantu mereka menyediakan kanungan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan sebagainya, insya-Allah. Dan ini mungkin juga sedikit sebanyak akan menarik minat anak-anak untuk berada dalam lingkungan sekolah, penggunaan digital dan sebagainya. Jadi Cikgu Desri, dari penghujung perbincangan kita ni, mungkin salah satu lagi soalan saya adalah bagaimana kalau ibu bapa punya idea-idea mereka nak dikongsikan bersama sekolah dan KPM dan juga pesanan akhir kepada pendidik khususnya dan juga orang ramai khususnya ibu bapa. Okey, cikgu, pada dasarnya cikgu kita mempunyai ada banyak saluran. Saluran itu ialah saluran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mereka salurkan idea-idea berdasarkan kepada talian dan sebagainya. Bahkan kalau ada aduan pun kita terima. Sistem maklumat aduan kita terima secara terbuka untuk menerima apa saja yang mereka rasa perlu dipaiki dalam sistem kita. Jadi kita sebenarnya dan kita juga ada kumpulan tertentu yang memantau apa yang ada dalam media sosial itu. Jadi Yang Berhormat Menteri kita sangat terbuka. Dia kata Kementerian Pendidikan merupakan Kementerian Pendidikan yang terbuka, maka seharusnya kita juga terbuka untuk menerima apa-apa saja yang mereka rasakan perlu mereka utarakan kepada kita. Nasihat cikgu kepada ibu bapa kena pantau kerana generasi Alpha ini berbeza dengan generasi yang lain. Mereka sebenarnya terikat dengan peranti kerana mereka telah didedahkan dengan lebih awal lagi. Lepas tu tetapi kita kena faham yang kita kena beri kepada mereka tentang keperluan untuk menjadi manusia. Kerana kalau mereka terikut dengan digital, dengan peranti dan sebagainya, mereka menghabiskan sebahagian besar kehidupan mereka di depan peranti. Sedangkan dalam dunia sebenar, mereka mesti berhadapan dengan rintangan, halangan dan sebagainya. Cikgu lihat satu TikTok yang dibuat oleh Barat lah. Dia kata kita kena ajar mereka tentang pembentukan karakter. Itulah yang ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri kita dalam membentuk karamah insaniah. Karakter. Kalau tidak holistik. Sofia satu robot. Dia kata kepada kita, dia kata satu masa lagi dia akan mengambil alih dunia jika manusia tidak lagi mampu melakukan kerja-kerjanya. Kerana dia kata dia sebenarnya sekarang ni AI, dia sebenarnya sekarang ni sedang melakukan kerja-kerja yang lebih baik daripada manusia. Oh, jangan. Kita anak-anak kita anak-anak yang hebat. Jadi pastikan lebih hebat daripada apa yang ada juga teknologi ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein, Cikgu Din. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Satu perkongsian yang cukup menarik bukan saja untuk kami tetapi juga para ibu bapa dan mereka di luar sana. Sekali lagi terima kasih. Dan baik, kita akan terus saja ke topik kita pada hari ini iaitu pengasuh tangkap muat. Dan sebelum kita memulakannya, apa kata kita lihat terlebih dahulu laporan yang ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak di taska ataupun di tempat pengasuh di Malaysia kini saban hari semakin membimbangkan. Malah kes yang dilaporkan juga ada yang melibatkan berlakunya kematian. Seperti baru-baru ini, seorang pengasuh telah ditahan kerana telah menyebabkan bayi berusia 2 bulan meninggal dunia sewaktu dalam waktu penjagaan di taska.
Bayi tersebut dikatakan meninggal dunia setelah hampir 10 minit bertarung nyawa akibat kecuaian pengasuh yang membiarkannya mendiarak bersendirian. Selain itu, ada juga kes yang berlaku di mana seorang kanak-kanak cedera parah setelah dipukul dan didera oleh pengasuh hanya kerana tidak mahu mendengar cakap sekaligus telah menyebabkan kematian. Kes pendaraan yang berlaku pastinya memberikan kesan yang amat besar kepada mangsa dan juga keluarga. Justeru kriteria pemilihan taska ataupun pengasuh yang betul haruslah diperketatkan lagi. Persoalannya, apakah cara terbaik dalam memastikan keselamatan anak-anak sentiasa terjaga di bawah jagaan pengasuh dan bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah ini? Okey, itu di antara laporan berkenaan dengan apa yang akan kami bawakan, topik pengasuh tangkap muat. Pastinya rata-rata daripada kita dah lebih cakna berkenaan dengan apa yang berlaku baru-baru ini dan juga dalam data-data akhbar berkenaan dengan anak-anak kecil yang teraniaya ataupun diabaikan di tempat-tempat pengasuh atau penjaga mereka sendiri. Dan hari ini kita nak perincikan berkenaan dengan topik ini, dan bersama saya hari ini ada dua orang pakar bersama dengan kita. Pertama, kita bersama dengan Tuan Mahmud Jumaat, Peguam Bela dan juga Peguam Cara Khidmat Guam. Tuan Mahmud sihat? Alhamdulillah, Fatin. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Dr. Salihuddin Samsudin selaku pakar perunding pediatrik kita pada hari ini. Baik, dan kita mungkin nak mulakan kepada Tuan Mahmud sendirilah. Banyak kes-kes yang berlaku sebenarnya, bukan saja baru-baru ini, mungkin yang ada dilaporkan, tidak dilaporkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya bolehkah ibu bapa atau penjaga ni membawa kes ni ke tengah bila berlakunya sesuatu? Baik. Kadang-kadang mak bapak ni baik sangat pun. Betul. Baik, dia begini. Apabila kita nak bercakap pasal undang-undang, dia kena tahu pasal dua perkara ni. Pertama sekali pasal hak, yang kedua pasal bertanggungjawab. Okey, sebelum kita nak ambil hak kita bawah undang-undang, kita kena tahu adakah kita menjalankan tanggungjawab kita dahulu. So sebelum kita nak hantar anak kita, nak cari taska anak-anak, kita perlu buat siasatan dahulu. Okay. That's why kita kena pergi cek taska ni sama ada dia berdaftar dulu ke tidak. Okay. Daripada daftar tu kita boleh tahu sama ada kalau dia dah daftar, maksudnya pengasuh tu semua ada kelayakan. Dan dia akan ikut dia punya piawaian-piawaian yang telah ditetapkan oleh JKM. Yang paling penting, pengasuh ni adalah dimasukkan dengan dia telah dengan cukup dengan ilmu yang mana telah ditetapkan dengan kursus yang ditetapkan oleh JKM. Nombor 3, dia akan tahu berkenaan dengan nisbah yang telah ditetapkan bawah piawaian JKM, iaitu kalau 3 orang bayi, berapa? Seorang saja pengasuh yang boleh jaga. So nisbah-nisbah tu penting. Nombor 4, kita boleh cek mana kita sebagai bapa kita cek kawasan taska tu, dalam rumah taska tu ada tak CCTV yang lengkap, berfungsi ke tidak. Kelima, kita tengok kawasan surrounding sama ada selamat ke tidak. Apabila kita dah berjumpa dengan pemilik taska sahkan tempat tu adalah kondusif dan selamat. Balik, put that in writing. WhatsApp dia pula. Okey, selepas kita dah berbincang tadi, okey saya nak sahkan perkara 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Jarang orang buat, tetapi ada yang buat. Saya dah jumpa ada yang buat. Apabila kita dah buat, kita jalankan tanggungjawab kita, berlaku insiden kemalangan ke apa, mudah untuk pihak peguam untuk dilantik untuk mengambil tindakan. Contoh yang terbaik, macam contohnya dalam kes Adam Raikal, yang pernah meninggal dunia, yang mana disimpan dalam peti ais tu. Waktu tu inilah contoh terbaik pengasuh tangkap muat, dapat daripada Facebook sahaja. So bila dapat dalam kes macam tu, dia tak buatkan jalankan tanggungjawab tu, agak sukar untuk pihak peguam mengambil tindakan dalam sivil, tetapi di bawah kes jenayah, pihak polis masih boleh mengambil tindakan sepatutnya. Jadi kepada mak ayah, due diligence tu saya buat daripada awal, 5. Dan kemudian dicatatkan, dan kemudian baru memudahkan sekiranya apa-apa terjadi. Betul-betul. Dan saya nak tanya juga kepada doktor, kalau melihat kepada pengasuh tangkap muat ni kan doktor, apa yang berlaku sekarang ini pastinya memberi kesan kepada ibu bapa penjaga. Apa agaknya antara kesan trauma kepada budak mungkin didera dan sebagainya, ataupun pada ibu bapa? Okey, kesan dia memang very deep lah ya. Ibu bapa, first of all, kita memang tak ada siapa yang nak menghadapi situasi seperti ini kan. Tapi bila dia berlaku tu, kita rasa menyesal macam terlambat. Tapi there are things that we can do to prevent it. Okay? And for the budak tu sendiri, kalau bayi kurang dari setahun, dia pun tak pandai cakap, macam mana kita nak detect
Yeah. Betul. So ada a few things and I think I can bring up here. Okay. First of all, kalau macam ibu bapa ada warning signs. Ya, kalau macam kita tengok tempat tu, kita boleh selisih dulu macam saudara Mahmud cakap tadi. Kita buat cerita, we do our due diligence like you say, kan? Yeah. We check, okay, what's the ratio? Macam mana situasi, bersih ke tak bersih? Tengok keadaan bayi yang ada di situ, ada in the same room together, and then campur dengan budak besar ke tidak? And then kita tengok cara dia, macam mana dia tidurkan bayi, macam mana dia feed bayi tu. And then kita tengok dari segi itu kita ada some idea, kan? Kadang-kadang ada baby yang macam ada masalah, macam susah nak feeding, so dia very fussy. And then kita bila kita balik, kita tengok anak tu macam not right, mengantuk, tak ada energy. Kadang-kadang it can be because they didn't get enough susu ke, tak cukup makan ke, ataupun kadang-kadang juga berlaku diberi ubat tidur. Ada juga kes macam itu. Ya? Nak senang buat kerja. Nak senang buat kerja. Ya? So kita nampak perubahan daripada bayi itu, cara mana keaktifan dia, macam mana dia good mood, dia tak good mood. And kita nampak baby ni dia macam kenyang ke ataupun lapar bila balik rumah macam mana. So that's one clue. And then kita boleh tengok cara-cara macam mana dia ada signs of any bruising. Kan? Baby less than one year old, biasanya dia not really walking yet. Kan? Less than 6 months old, lagilah they should not be able to injure themselves. Any bruising, any signs macam kena cakar ke, any luka yang kita tak boleh nak explain, that should cause alarm bells to ring. What's going on? Okay, kalau ada CCTV, okay, alhamdulillah, we can look back and see what's going on. Yeah, and then we can learn from the mistake. Mungkin ada kemalangan, kecederaan yang tak sengaja, as possible, right? Tapi maybe it's something more sinister. Something could be pointing that maybe ada some abuse or kecuaian yang berlaku yang kita tak nampak. Baik. That's a few things. Yeah? And then kita tengok macam mana kita punya as a mother, our gut feeling actually. Kan? If you went through something like that, gut feeling is important as a parent. Okey, ada banyak lagi kita nak kongsikan. Tapi kita akan kembali bersama dengan Tuan Mahmud dan juga Dr. Salihuddin. Sebentar saja kita berehat seketika. Terus lontarkan komen anda di Facebook kami. Ya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali. Perbincangan cukup hangat. Komen-komen yang diberikan di Facebook juga ada. InsyaAllah kami akan kongsikan. Ada yang nak kongsikan ke Fatin? Kejap kita akan kongsikan. Kita nak terus tanyakan kepada Tuan Mahmud berkenaan dengan apa agaknya antara perkara-perkara yang perlu mereka tahu, bukti-bukti sekiranya mereka mendapati ada orang kata kecuaian pada anak mereka ni, Tuan Mahmud. Baik. Bayangkan sekiranya kita buat macam due diligence yang kita bincangkan tadi. Pertama sekali, kumpulkan bukti bahawa Taska ni berdaftar. Kita boleh buat cek dekat dalam laman web JKM, memang dah daftar. Second, dua komunikasi penting sebelum dan selepas berlaku. WhatsApp lah. WhatsApp. Sebab bila kita WhatsApp tu, kita dah sahkan macam saya katakan tadi, dah sahkan soalan-soalan yang dan jawapan yang diorang berikan secara verbal tadi. Contohnya dia kata pengasuh ni berpengalaman, pengasuh jaga seorang pengasuh 3 orang bayi. And then beberapa lagi lah contohnya berkenaan dengan CCTV lengkap dan ada masih berfungsi. Kita dah sahkan. Waktu berlakunya insiden tu, ini adalah momen yang sangat penting kerana waktu tu diorang akan sangat jujur apabila berlaku tu. Tapi ini ramai orang terlepas pandang. Kita selalunya bila berlaku kita terus call, tapi kita lupa nak rekod. So apabila berlaku tu dia terus rekod, buat recording sebab waktu tu momen yang sangat penting, very crucial sebab dia akan cakap apa yang sebenar-benarnya berlaku. Tapi bila benda tu dah dekat 2-3 hari dia akan lantik peguam dan peguam akan nasihatkan dia untuk berdiam diri ataupun buat penafian. Dah 3, 4 dapatkan rakaman CCTV daripada taska tersebut sebab kita khawatir ada tempoh masa tu dia akan format dan waktu tu kita sukar nak dapatkan bukti. Kelima, kalau ini kes penderaan misalnya, dapatkan kenyataan tersebut direct daripada kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak sentiasa cerita yang betul. Tapi ada yang tak boleh bercakap tu, Mahmud. Kan dia tak boleh nak bercakap lagi. Betul. Tapi kalau tak boleh bercakap dan kita tak apalah. Kita try dapat daripada saksi-saksi yang lain. Tanya kanak-kanak yang lain. Sebab kadang-kadang ada taska ni, diorang ada WhatsApp group tau. So kita try, kita bangkitkan benda dalam WhatsApp group, tengok ada siapa-siapa respon tak. Nanti mesti akan ada kat kanak lain. Dah nampak lah adik ni memang kena dera ni semua. Diorang akan bunyi. Waktu tu diorang akan
alarm tu akan bunyi lah. Itu antara buktinya. Itu antara buktinya. So yang paling penting bila kita dah dapat ni bukti semua, regardless what happen, bawa kanak-kanak tersebut, bayi tersebut ke hospital untuk mendapatkan medical report. Okey, dan akhir sekali laporan polis susulan daripada bukti-bukti yang ada, mudahkan pihak polis untuk mengambil tindakan dan membuat siasatan. Okey, jelas satu persatu. Tuan Mahmud memang bagi ikut struktur tau. Ikut struktur dah patut mak bapak ni kena ambil, kena dengar baik-baik dan tuliskan apa yang perlu dilakukan. Okey, tapi ini kita akan pada Dr. Salih sendirilah sebagai perunding pediatrik. Saya tertarik sebenarnya nak tanya dengan kanak-kanak ni macam mana? Okey, tadi bayi tengok kesan-kesan. Okey, mungkin anak-anak boleh bercakap. Bagaimana agaknya kita nak berbual, berkomunikasi untuk memastikan mereka nak bercerita dengan kita, merespon dan memberi tahu apa yang sebenarnya. Biasa kanak-kanak ni memang dia very honest lah. Dia akan cakap apa yang berlaku sebenarnya. Kecuali kalau macam keadaan macam dia ugut. Okey, kalau dia ugut, dia akan nampak macam dari segi psikologi dia macam takut, dia macam dia thinking about something. You can see from the eye dia takut. And your children should never be afraid of you to talk about you. About things that going on. Kalau macam dia takut nak cakap, macam berselidung, tak ada eye contact, maknanya something not right. And then some children dia akan ada kesan psikologi lain. For instance, kalau macam budak yang dah toilet train, kadang-kadang dia macam boleh accidents, ada kencing malam dan sebagainya. Signs yang ada some kind of something happening. And then kita tengok kelakuan dia, kadang-kadang dia akan repeat balik apa benda yang orang cakap kat dia. Macam the abusive words. Ada benda-benda yang dia kena, mungkin dia akan buat anak patung ke kat dia toys, dia akan repeat those kind of things. Dia akan mimic those kind of behavior. Okay, that's important. Okay, so I think that's very important lah. Tapi at least those children are bigger, dia boleh cakap. Tapi I'm actually more afraid of the ones yang baby. And maybe if I can just selatekan sikit lah, what to do kalau macam berlaku any kind of emergency. Okay, first of all, even before emergency happen, there are usually warning signs. Kalau macam baby, kalau kita nak prevent dia, biasanya kita tidurkan dia dalam keadaan kena baring, jangan tiarapkan dia. Terlentangkan dia. Jangan terlentang. Okay, so terlentang tapi jangan tiarap, betul. So kalau kita macam since 1998, 1992, there has been advice by all the health agencies that if you do that, kalau kita tidur dia dan meniarap, there's a 60% increased chance boleh mati, lemas. 60% increase. It's a big risk. And then baby kalau dah 2 months and above tak boleh dibedong lagi. Because dia boleh roll and then tertiarap and boleh lemas. Maknanya lepas 2 bulan dalam bedungan tu pun dia boleh. Some baby less than 2 months old, sebulan setengah mungkin dia dah boleh roll, yang tu kita tak boleh bedong. It's not safe anymore. Okay. There are a few things lah. And then kalau benda-benda macam ini berlaku, kita boleh elakkan kemalangan. Okay. So tapi what happens kalau kita jumpa budak tu dah tak bernafas? What to do? We have to do CPR immediately. Kalau tak tahu pun, you try your best. Because once the heart stops beating, they stop breathing, within 4 minutes, the brain starts to die. Within 10 minutes, tak apa-apa, memang there is no chance of survival lah. Kalau survive pun, baby anak tu, dia akan ada masalah kecacatan otak. Permanent sebenarnya. So that's very important. So jangan nak bawa pergi klinik ke, just start CPR, call 999. There's no time to waste. Okey, ini satu benda yang baru. Ini maknanya para ibu bapa perlu belajar membuat CPR kepada bayi ni ataupun berusaha untuk adakan teknik ini di taska. So I think it's very important prevention. Tapi itulah macam kita kata, there's so many things that we can do to prevent. And then benda-benda tak berlaku di taska je kan, kat rumah pun boleh jadi. Betul. Kan? Kita tak tahu orang yang jaga anak kita macam mana cara dia when we're not around, for instance, kan. So there's so many things lah. Okey. Saya ada nak tanya soalan pada Tuan Mahmud sekali. Okey, tentang liability pemilik ataupun pengusaha pusat asuhan atau pusat taska ni. Adakah kita asalkan pengasuh tapi mereka boleh lepas tangan atau macam mana? Okey, dia kalau undang-undang ni dipanggil vicarious liability. Sebab sekarang ni kalau jadikan apa-apa, kita akan saman pengasuh yang bertanggungjawab tu dan juga pemilik taska. That's why apa-apa sekali kan. Sebab bukan apa, kita beri amanah ni atas kepercayaan kepada pemilik taska. Kita tak kenal pengasuh ni macam mana. Tapi sebabkan pengasuh tu menjanjikan atau memberi keyakinan kepada kita, ini adalah tempat taska yang paling terbaik untuk anak kita. That's why kita hantar. So apabila berlaku sebarang kecuaian ataupun insiden-insiden ini,
pihak pengasuh dan juga pemilik taska akan bertanggungjawab. Ya. Okey. Baik. Oh, saya macam ni sikit sebab dia terkesan untuk ibu-ibu kan. Kita memang Awak hantar anak awak cek dulu juga sebenarnya. Oh, panjang cerita juga tak sempat dah kita nak cerita. Tapi awak ibu yang baik, awak ibu yang baik. Saya ada pengalaman sebenarnya. Dan sebenarnya bagaimana doktor di hujung ini untuk kita memastikan ibu bapa dapat pergi kerja dengan pemikiran yang tenang, anak-anak pun selamat. Bagaimana untuk mereka kata menitik beratkan semua yang kita kongsikan tadi tu. Nasihat kepada mereka. Okay. So the first one kita kena do a due diligence. Again, this word keeps coming up because it's very important. Kan? Kita siasat. Okay. Tengok keadaan bayi semacam mana, tempat berdaftar ke tidak. Kita tengok kalau boleh kita interview sikitlah penjaga itu, pengasuh itu macam mana, tanya experience dia macam mana, and tanya prosedur bila berlaku kecemasan. What do they do? Kalau macam dia orang tak boleh answer, I mean you should be concerned. Yeah, and then CCTV access, ada tempat you can access on your phone. You can betul. And I think that is the best lah, sebab kalau you boleh pantau sendiri, that means they have nothing to hide. Kalau kita macam tanya bila something berlaku, kita nak tengok CCTV, itu pun dia macam sorok-sorok, fishy ya, something fishy. So I think benda-benda macam ni kita boleh usahakan cari tempat lain lah. Bagi saya that's important because anak kita permata kita. Yeah, there's nothing more valuable. We sacrifice our life if we could, kan, for our children, kan. So very important kita make sure kita do everything that we can that's possible. Yeah, and that's all I can say lah sebenarnya. Yeah. Baik, kepada para ibu bapa, kita ingatkan balik, jangan nak fikir dekat dengan rumah saja, mudah kepada mereka. Jangan tangkap muat. Ini yang kami kongsikan pada hari ini, yang harus anda berikan perhatian. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Mahmud Jumaat dan juga Dr. Saluddin Samsudin bersama kita pada hari ini. Ya, dan harapnya kita dapatlah sedikit sebanyak mendapat apa yang penting untuk kita sebelum kita menghantar anak, ataupun kalau kita dah hantar, apa yang kita perlu titik beratkan. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Jangan tangkap muat. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan kita sempatlah ada beberapa masa lagi kita nak bacakan komen-komen anda. Siapa nak mulakan? Okey, baik. Saya mulakan dengan Raziah ni. Okey, agak panjang kita kongsikan. Tetapi antaranya juga susah, mengatakan susah nak dapat pengasuh. Jadi kalau terdesak, kita ambil je pengasuh tanpa selidik pun latar belakang. Cuma saya pun bagi tahu kalau anak badan panas terus bagi tahu. Cuma yang ini kalau kita lihat, kalau kita bacakan sebenarnya ubat dah diberikan kepada pengasuh dan sebagainya, tapi dibuatnya ubat-ubatan sendiri macam ni. Dia kata bagi air kunyit tambah halia, buat jamu sendiri. Lepas tu anak dah biru, nasib saya balik cepat baru pergi ke hospital. Jadi ini satu lagi masalah dengan pengasuh. Mak ayah ni dah bagi dah ubat, dah bekalkan apa yang sepatutnya dia makan dan sebagainya, tetapi lain pula yang dibuat oleh pengasuh. Betul, dia pandai sendiri. Apa-apa pun kena tanya izin ibu dan bapa kan. Okey, ini daripada Ika Yusof. Dia cakap saya tak pernah hantar anak ke pengasuh. Mula-mula memang takut sebab tak pernah hantar pengasuh. Tapi masuk hari ketiga anak saya sendiri tak nak balik rumah. Oh, ini macam sayang ke pengasuh dia. Sebab seronok sangat. Sekarang dah 2 tahun saya kenal pengasuh tu. Anak-anak saya pun dah sekolah. Tapi sampai sekarang anak-anak saya masih lagi ajak pergi rumah pengasuhnya. Alhamdulillah pengasuh layan anak kita macam anak dia sendiri. Ini orang kata bertuah lah kan. Tak ramai, tak semua tapi ada. Dan Alia Maisara ini saya kira dia menekankan kembali apa yang telah dikongsikan tadi, mengatakan mak ayah ni perlu cerewet. Dan kalau kita kata lihatlah latar belakang pusat asuhan tersebut, berdaftar tidak, staf-staf pendidikan mereka dan sebagainya. Jadi perlu ambil tahu. Jadi itu ada tanggungjawab utama dan pertama untuk ibu bapa sebelum hantar anak ke pusat asuhan. Betul sangat. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin Israel disebabkan kejaman itu disebabkan sifat. Ini kalau orang kata kecuaian ni sebenarnya kita boleh buat dari segi ibu bapa ataupun pengasuh itu sendiri. Jadi sama-sama kita mainkan peranan masing-masing untuk kita elakkan perkara-perkara yang tak diingini untuk bayi-bayi atau anak-anak kecil. Baik, esok topik, kalau dengar topik ni masih ramai yang suka. Takdir kita macam-macam. Dan ada yang menduga, tetapi bagaimana kita nak berdamai dengan takdir ni, Fatin? Ya, dan esok anda akan bersama dengan saya dan Fiza. InsyaAllah kita akan bawa dan juga bincangkan berkenaan dengan berdamai dengan takdir. Terima kasih untuk perhatian anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini.
bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani.